Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah nama-Mu. Dan kami juga berdoa sekarang kita akan mendengar firman-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan berbicara kepada setiap kita pada pagi ini. Dan kami juga bersyukur kerana Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus kepada kita. Dan melalui Yesus kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan fokus kepada Ibrani pasal 2 di mana ada mengajar kita tentang keselamatan kita. Kerana kita fikir mungkin kita telah diselamatkan oleh Yesus, jadi kita tidak perlu lagi buat apa-apa. Tetapi di dalam Ibrani pasal 2, ia memberi kita satu amaran bahawa jangan abaikan keselamatannya. Di sini apa yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani adalah setiap kita walaupun diselamatkan oleh Yesus, bahawa kita sudah menjadi Kristian, tetapi kita juga ada kemungkinan bahawa kita akan hanyut jauh daripada Tuhan. Jadi hari ini petikan ini memberi kita satu amaran bahawa jangan kita abaikan keselamatannya. Jangan kita menganggap bahawa saya sudah menjadi Kristian itu sudah cukup. Tetapi Ibrani menjelaskan dan mengajar setiap kita harus berhati-hati dengan keselamatan kita supaya kita tidak dihanyutkan jauh daripada Tuhan. Dan kalau kamu tengok di sini di dalam ayat Ibrani pasal 2, di sini yang pertama adalah kita harus memperhatikan tanda amaran yang diberikan oleh penulis Ibrani. Kerana di dalam ayat 1 ia memberitahu kepada kita potensi bahawa setiap Kristus akan dihanyutkan jauh daripada Tuhan. Dalam ayat 1 berkata, kerana itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di sini memberitahu kepada kita bahawa setiap kita ada kemungkinannya dibawa ataupun dibawa oleh arus, hanyut jauh daripada Tuhan. Jadi apa yang kita harus buat di sini adalah kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang kita telah dengar. Jadi jangan abaikan Alkitab kamu, kerana firman Tuhan mengajar kita dan mengingatkan kita tentang keselamatan kita. Kerana kalau kita tidak berhati-hati, mungkin satu hari nanti kita mungkin jauh daripada Tuhan. Mungkin kita tidak tahu. Tetapi di sini kita harus teliti memperhatikan. Jangan kita hanya mendengar firman Tuhan sahaja. Janganlah kita hanya mendengar khotbah sahaja. Tetapi kita juga harus percaya dan mematuhi apa yang diajar oleh Alkitab. Kerana bahayanya apabila kita dihanyut rohani adalah kita mungkin akan berdepan dengan hukuman, penghakiman daripada Tuhan. Kerana di dalam ayat 2 dan 3 mengatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimbang. Nah, balik ayat 2 dulu. Nah, apakah maksud di sini? Maksud di sini senang saja. Adalah bahawa kalau kamu mematuhi Tuhan, kamu akan hidup. Tetapi kalau kamu tidak mematuhi Tuhan, maksudnya kamu akan mati. Dan ini adalah apa yang berlaku di Perjanjian Lama. Kerana Perjanjian Lama mereka hanya mengikut hukum-hukum yang diberikan oleh Musa daripada Tuhan. Dan jika mereka mengikut mematuhi segala apa yang ditulis di dalam hukum-hukum, mereka akan hidup. Tetapi kalau mereka tidak mematuhi apa yang ditulis di dalam hukum-hukum itu, maka mereka akan mati. Dan ini adalah apa yang dikatakan apabila kita jauh daripada Tuhan, penghakiman akan menunggu kita.
Dalam ayat 3 juga mengatakan bahawa bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Kerana keselamatan telah diberikan, bahawa kita fikir, selagi saya adalah seorang Kristian, cukup sudah. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahawa setiap kita walaupun sudah menjadi Kristian, tetapi kita harus menjaga diri kita. Janganlah kita dibawa oleh arus jauh daripada Tuhan. Ini adalah bahaya apabila kita dihanyut. Kerana ini adalah satu amaran daripada penulis Ibrani. Jangan kamu fikir, selagi saya Kristian cukup sudah. Tidak. Di sini mengatakan dengan jelas sekali bahawa kita mungkin akan jauh daripada Tuhan. Jadi apa yang kita harus buat di sini adalah kita harus mendengar daripada saksi-saksi Tuhan. Ini adalah nombor 2. Mendengar daripada saksi-saksi Tuhan. Kerana di dalam ayat 3 mengatakan bahawa yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan kerana Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, apa yang dijelaskan di sini ada 4 perkara di dalam 2 ayat ini. Yang pertama, keselamatan ataupun utusan, firman yang datang daripada Tuhan, semuanya diberitakan oleh Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Ini adalah yang penting kerana kita mesti faham bahawa di dalam teologi Ibrani, semua ini datang daripada Tuhan sendiri. Nah, yang kedua adalah mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Kita boleh mendengar semua kesaksian, terutama Perjanjian Baru. Kerana Perjanjian Baru adalah surat-surat yang ditulis oleh murid-murid Yesus kepada gereja-gereja pada masa itu. Dan semua ini dibawa turun kepada kita. Dan ini boleh dipercayai kerana mereka telah menyaksikan apa yang berlaku. Dan yang ketiga adalah Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh pelbagai-bagai penyataan kekuasaan. Kalau kamu melihat di dalam Kisah Para Rasul, kita boleh nampak murid-murid Yesus melakukan berbagai-bagai mukjizat. Betul atau tidak? Nah, semua mukjizat-mukjizat ini adalah untuk mengesahkan ataupun memberitahu kepada orang bahawa Yesus adalah Tuhan. Ini tujuan bahawa kita boleh nampak mukjizat berlaku. Mukjizat berlaku bukannya adalah untuk kepentingan ataupun agenda sendiri, tetapi setiap tanda-tanda yang ditunjukkan adalah untuk mengesahkan bahawa Yesus adalah Tuhan. Ingat, kerana kebanyakan kita salah faham dengan tanda-tanda ataupun mukjizat yang berlaku di gereja. Mereka semua ingat bahawa semua ini adalah datang daripada orang itu sendiri. Kalau hari ini saya mencabar kamu, berdoa untuk seorang yang sakit, beranikah kamu berdoa? Tidak berani kan? Mungkin kamu cakap, saya tidak cukup kuasa, saya tidak ada power.
saya tidak ada anointing, okay? Tiada Roh Kudus. Okay? Saya tidak berani berdoa untuk orang yang sakit. Kamu tahu bahawa sebelum saya menjadi seorang padri, saya masih ingat saya seorang pastor. Saya melayani di Tawau, tetapi sebelum itu saya pun melayani di KKR, di All Saints dan juga di Christchurch. Setiap kali kalau ada konferensi, okay, seperti penyembuhan, itu adalah konferensi yang saya takut untuk ikut. Kenapa? Karena setiap kali pengkhotbah itu akan mencabar orang yang maukan doa, sila datang ke hadapan dan saya akan berdoa untuk penyembuhan. Tetapi bukan dia yang doa. Semua pastor-pastor atau pekerja-pekerja di gereja yang berdoa untuk jemaat-jemaat. Dan saya akan menjemput semua pastor-pastor, padri-padri untuk berdoa kamu supaya kamu mendapat penyembuhan. Kamu tahu setiap kali apabila saya berdoa untuk orang yang sakit, di dalam mulut saya, perkataan yang keluar dari mulut saya ada, dalam nama Yesus kamu akan pulih. Tetapi di dalam hati saya berdoa, Tuhan tolonglah saya pulihkan dia. Supaya orang nampak saya ada kuasa untuk memulihkan orang juga. Tetapi itu adalah salah. Kenapa? Kerana segala mukjizat yang berlaku, kuasa itu datang dari Tuhan, bukan dari saya. Dan sama ada orang itu menerima penyembuhan atau tidak, bukannya saya ada masalah atau tidak. Semuanya adalah kerana Tuhan. Kerana ini adalah untuk mengesahkan bahawa berita baik yang diberitakan itu adalah keselamatan yang diberikan kepada orang. Kerana semua ini adalah kerana Roh Kudus. Jadi untuk membantu kita supaya kita tidak dibawa arus jauh daripada Tuhan, adalah kita harus mendengar kesaksian firman Tuhan. Bahawa semua yang tertulis di sini adalah benar dan menolong kita berdiri teguh. Kuat bukan? Stand strong in the faith. Okay? Bahawa kita masih berpegang dengan iman kita. Okay? Itu maksudnya kita harus mendengar saksi-saksi Tuhan. Kerana semuanya ini mereka dapat menyaksikan dan memberitakan kepada cucu cicit sampai hari ini di dalam gereja. Dan yang ketiga, apa yang kita harus buat adalah untuk menghormati penobatan. Nah, penobatan bukan King Charles III lah. Bukan Queen Elizabeth sudah mati, King Charles sudah jadi raja. Bukan itu. Tetapi kita harus menghormati Yesus. Jadi bagaimana ia menolong kita supaya kita tidak dibawa arus jauh daripada Tuhan, adalah kita harus membuat 3 perkara. Perkara yang pertama adalah kita harus membaca Alkitab sebagai ahli teologi Alkitab. Setiap kali apabila kita membaca firman Tuhan, janganlah kita hanya membaca sahaja. Jangan cakap, oh ini bukan saya punya tahap. Ini adalah tahap pastor ataupun tahap padri. Tetapi setiap kita harus membaca Alkitab macam seorang ahli teologi. Kerana setiap kali kamu membaca Alkitab, firman Tuhan, kamu mesti ingat bahawa semua ini adalah mengenai Yesus. Dari Kejadian sehingga Wahyu, semuanya yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah menceritakan tentang Yesus. Jadi setiap kali apabila kita membaca Alkitab, kita tahu bahawa semua ini berlaku adalah kerana Yesus.
bukan kerana saya. Yesus adalah watak utama di dalam kitab ini. Dan kita adalah apa? Pelakon, supporting actor, pelakon sokongan enggak? Apa? Hah? Ya, dapat dengar, kuat sikit. Hah? Oh, pelakon sampingan. Ngam kan? Nah, kita adalah pelakon sampingan di dalam Alkitab. Kerana dari awal sehingga masa hadapan, apa yang akan berlaku di Wahyu, semuanya menceritakan tentang seorang sahaja, iaitu Yesus Kristus. Bahawa dia adalah Raja, dan apa yang berlaku di sini adalah kerana dia. Kita hanya pelakon sampingan. Kita adalah objektif dia ataupun kita adalah tugas dia. Tetapi pada akhirnya, dia saja yang dimuliakan. Wah, mungkin kamu cakap, oh tidak syok lah. Saya ingat Tuhan mati untuk saya. Saya ingat Yesus disalibkan adalah kerana saya. Tetapi sekarang semuanya dia. Dari awal lagi, dari kejadian, apabila Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada sebab yang lain. Bukan kerana wah kita ni bagus, okey, kita ni tidak jahat, okey, bahawa kita sangat cute, handsome, cantik, barulah Tuhan sangat mengasihi kita, barulah dia mengutus untuk menyelamatkan kita. Tidak. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus berehat pada yang sudah dan berharap pada yang belum. Nah, apakah maksud di sini? Maksud di sini adalah dalam ayat 8, segala sesuatu yang telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia dikecualikan yang tidak takluk kepadanya. Nah, di sini mengatakan bahawa apabila Yesus menjadi raja, sekarang sudah menjadi raja lah, semuanya adalah di bawah takluk dia. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, we haven't see, kita belum lihat bahawa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, apakah maksud di sini adalah Yesus telah disalibkan, dia telah mati untuk kita, dan segala dosa telah diampunkan. Semua faham sama sini ya? Kemudian selepas 3 hari dia dibangkitkan, kemudian selepas 40 hari dia dinaikkan ke syurga. Okey? Nah, sampai sini semua okey kan? Nah, ini maksudnya bahawa dia telah dinaikkan duduk di sebelah Tuhan dan segalanya adalah di bawah taklukan dia. Faham kan? Nah, tetapi belum segala sesuatu yang masih ditakluk di bawah taklukan dia, terutama dosa kita, suffering, sengsara, penderitaan, COVID effect lah. Penderitaan kita, penyakit, kesakitan, semua ini masih ada di dunia ini. Kenapa? Kerana Yesus telah sampai, kerajaan Allah sudah datang tetapi belum lagi selesai. Macam kamu sudah download itu apps 2000 tahun yang lalu, itu apps masih download. Mungkin hanya 30%, 50%, 60%, tetapi belum sampai 100%.
Oleh itu, ayat ini mengatakan bahawa walaupun semuanya adalah di bawah taklukan dia, tetapi bukan semua di bawah taklukan dia. Dosa, penderitaan, penyakit, semua ini masih ada. Oleh itu, apa yang kita boleh buat adalah kita harus percaya dan percaya bahawa apa yang berlaku 2000 tahun yang lalu, kita telah menerima keselamatan Tuhan. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah pastikan kita jangan hanyut jauh daripada Tuhan. Dan kita boleh berharap bahawa apabila Tuhan sampai, semuanya ini akan berlalu. Jadi janganlah kita berputus asa. Janganlah kita sedih. Janganlah kita sos sudah ni. Janganlah kita minta maaf lah. Okay? Apa yang kita boleh buat adalah apa yang sudah berlaku, kita tahu Tuhan memberikan keselamatan kita. Apa yang kita boleh buat sekarang, pastikan kita jangan dihanyutkan. Kerana apa yang kita harapkan semuanya akan datang, dan ini adalah janji Tuhan. Kenapa? Kerana kita boleh bergantung kepada Dia yang telah mengalami ataupun merasai kematian. Kerana Yesus telah melaluinya. Dia pernah merasai kematian. Kamu pernah merasai kematian enggak? Tidak pernah kan? Kalau kamu pernah, kamu tidak boleh tidur pada waktu malam. Tiap-tiap hari kamu akan berfikir tentang kematian. Tetapi hanya Yesus saja yang merasai kematian. Di dalam ayat 9, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Pada masa itu menjelaskan bahawa Yesus datang ke dunia ini, Dia menjadi sama seperti kita. Oleh itu, Dia di sini menulis bahawa Dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Nah, kita lihat, kita mendengar yang oleh kerana penderitaan maut, apa yang berlaku di atas salib, kemudian Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut bagi semua manusia. Bukan senang untuk kita meneruskan iman kita sehingga Yesus datang. Banyak Kristian telah dihanyutkan. Iman mereka tidak ada lagi. Oleh itu hari ini apabila kita membaca Ibrani pasal 2, marilah kita mengingatkan setiap kita bahawa apa yang sudah berlaku, sudah berlaku. Kita tahu bahawa keselamatan telah diberikan sebagai satu karunia kepada manusia. Oleh itu, kita harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan supaya kita tidak dihanyutkan sehingga Yesus datang. Amin. Jadi kita boleh bergantung kepada kita boleh mempercayai Yesus. Pastikan kamu tetap setia sehingga akhir. Mari kita berdoa.